Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan limpah kurnia-Nya. So pada malam ini dapat lagi kita di kuliah musim COVID-19 ni, musim karantina ni, dan kita dan bersama di bulan ini adalah bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah, semoga Ramadan kali ini memberi manfaat dan impak yang lebih besar lagi bagi mereka yang mengambil perhatian, yang ingin mengaji, walaupun pengajian ni dalam bentuk yang orang kata apa, lain sikit benda yang lain tapi walaupun benda ni nampak kecil, tapi isi-isinya saya rasa insya-Allah dapat membantu memberi faham kepada sahabat-sahabat kita yang ada dalam pengajian ini dengan lebih jelas lagi. Sebab ilmu ni dia kena mengaji, dia kena minat, dia kena suka, dia kena ambil, bukan suka macam mana, dia kena kata benda ni fardu, benda ni wajib, oh dia boleh ngaji. Kalau dia nak mengaji yang sesuai dengan selera dia, dengan nafsu dia, dengan keinginan dia, memang tak boleh ngaji lah. Jadi dia nak pilih mengaji yang sesuai dengan dia, sesuai dengan jiwa dia. Jiwa dia tak sesuai lah pengajian macam ni, dia nak kira jiwa dia. Mengaji ni bukan kira jiwa. Jiwa kita kena ikut ilmu tu, sebab ilmu ni hak Allah Ta'ala punya. So kita tak boleh tak boleh kita ambil mudah benda-benda ilmu ni. Yang kita bincang ilmu tu nur. So bila nur tu dia tak pancar dalam hati kita, tu yang duk jadi ghaflah tu. Bila dia tak pancar nur tu, sebab kita duk berasa kita ni pandai dah. Selalunya manusia ni dia ada prasangka, prejudis tu, perasaan kita dia dah pandai. Manusia ni kat situ yang jadi kelemahan. Dia rasa dia dah pandai. Dia tak perlu lagi dah ngaji apa benda ni, dia dah pandai dah. Gitu. Walhal ilmu ni ilmu asas. Tak apalah, yang dah pandai tu alhamdulillah lah. Dia dah okey lah, dia left pun tak apa, kita tak kisah sebab dia dah pandai kan. Tapi yang lain-lain tu bagi yang baru ngaji. So kita buat ni pun tujuan pengajian ni pun bukan nak mengajar orang-orang pandai pun, nak mengajar mana sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang tak arif lagi, tak faqih lagi, tak fiqh lagi, tak faham lagi, tak ilmu-ilmu ni. Sebab tu kita adakan program ni. Walau bagaimanapun alhamdulillah, saya tengok dalam grup tu pun adalah, biasalah, adat lah, seorang dua left tu tak puas hati, tak kena dengan jiwa dia. Itu lumrah. Kita tak usah kata apa, mungkin handphone dia penuh ke, kita biarlah kita baik sangka, tak payah kita buruk sangka dengan orang. Mungkin ada masalah, ada apa-apa ke, begitu. So kita tak usah cakap apa-apa, biarlah ke situ. Baik. So semalam kita dah bincang tentang puasa. Kita masih lagi di bulan puasa. Puasa Ramadan baru hari yang ke-7. Maknanya dah 7 juzuk lah Quran. Kalau baca sehari 1 juzuk, hari ni yang ke-7 lah. Semalam ni dah masuk besok 8, tambah lagi 8 juzuk, 1 juzuk lagi. Jadi insya-Allah, jadi yang mana yang baca Quran tu kalau rajin, mampu buat 2 kali khatam. Kalau tak mampu tu memadailah sekali khatam, sambil-sambil nak tengok pengertian-pengertian dia dalam kitab-kitab apa ni, tafsir Quran tu. So baik, jadi alhamdulillah, kita malam ni kita boleh tajuk. Semalam kita dah lama dalam tajuk tentang khairul ummah. Saya terpaksa sentuh tajuk tu sebab nak bagi satu exposure, satu pendadahan kepada pendengar-pendengar, pengikut-pengikut program kuliah ni. Pasal kita nak kena letak diri kita ni di mana. Kalau kita tak boleh letak, tak boleh positionkan kita tu duduk kat mana, jadi kita buat halal-balai je lah. Kita buat kerja tu tak bersungguh, kan? Tak bersungguh. Jadi bila kita tahu kita ni nak duduk di mana, kalau duduk tempat khairul ummah, umat yang terbaik tu, kita
kita kena buatlah cara yang mana yang kita bincang semalam tu. Macam mana yang orang umat yang menyeru kepada yang makruf, yang mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Lepas tu tengok macam ustaz-ustaz muda-muda, macam contoh macam Abid Liu lah, kita tengok macam mana semangat mereka ni kan. Lepas tu Firdaus Wong lah contoh lah kan, kita tengok orang yang bangsa asing kamu masuk Islam, semangat dah tengok Islam tu sangat kuat. Sebab itulah dia akan ada perbezaan. Bila orang masuk Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah, dengan kita dalam Islam keturunan ni, Islam pusaka ni, dia memang jadi lain. So kita tengok orang kalau dia terima Islam tu dia kuat sangat. Sebab apa? Dia tahu nikmat iman tu. Kita ni tak pernah rasa nikmat iman. Kalau tanya iman macam mana kita nak jawab tak boleh. Kalau tanyakan iman tu macam mana bentuk iman tu? Iman tu kalau kita tanya tasydid lah, membenarkan, percaya je, itu iman. Tapi kepercayaan tu sekiranya tidak terzahir, tidak mantap, tidak benar-benar masuk ke dalam hati, tidak menancap ke dalam hati dan kalbu, dia jadi lara lah. Iman tu dia kena masuk dalam hati. Dia masuk dalam hati tu, dia jadi semangat nak tegak agama tu kuat sangat. Dia akan cari jalan nak buat macam mana pun. Dia berusaha juga nak berdakwah ke apa itu. Ada je niat dalam hati dia, jalan dia nak tegakkan agama tu. Tu iman ni pelik. Iman ni sangat unik. Pasal tu iman ni bukan benda main-main. Aku beriman sebab mak bapak aku orang iman. Orang dia beriman, aku beriman lah. Dia bukan boleh cakap. Macam ikhlas lah. Pegang cek sekepin hak 100 ribu tu pergi bagi contribution. Ni saya dengan ikhlasnya cerita ke orang ikhlas bagi cek. Mana mau ikhlas ni bukan nampak. Ikhlas bukan duduk kat mulut, duduk kat hati. Sama kita mengaji ni. Ikhlas kita ni duduk pada hati, bukan duduk pada percakapan mulut tu. Mulut kita ni hanya ikrar saja. Cakap je. So begitu. So jadi ini persoalan iman. So malam ni kita ke tajuk tentang iman, tentang bagai iman. Yang kita nak masuk dalam dalam apa ni mabadi bagi ilmu tauhid pula, insya-Allah. Malam ni kita akan bersama-sama pada tajuk mabadi. Mabadi tauhid ni dia macam fiqh juga. Dia ada 10 mabadi dia. Okey, so jadi kita masih berada di dalam kumpulan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang lain nak bertanya kita, dia kata dia ahli sunnah saja, jemaah tak ada, kita tak tahu. Kita kekal dengan ahli sunnah wal jamaah. Sebab Malaysia ni asalnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Cuma akhir-akhir ni saja ada golongan-golongan yang menafikan kan, mana ada ahli sunnah wal jamaah. Waktu tipu kan. Mereka mengutuk, mencaci, memaki hamun kan, menuduh bid'ah. Macam-macam lah kutukan-kutukan yang kita tengok. Kononnya mereka ni ulama, tapi hakikatnya ulama bukan berakhlak macam tu. Orang ulama ni dia takut kepada Tuhan. Bila dia baca ayat Allah, hati dia gemetar, dia takut sungguh. Tapi yang puak-puak ni dia tak takut. Dia maki hamun semacam je. Kalau buat benda tak ikut kehendak dia, dia akan maki kita, dia akan kata kita, lah kan dia hukum kita kafir. Maka bila jadi kafir, jadilah macam di Syria, dia duk pancung kepala orang, bunuh orang tu. Itu jenis itulah, bila dia menghukumkan orang tu kafir mengikut kehendak dia, apa yang dia faham. Tu golongan tu. So kita bukan golongan tu. Kita golongan ahli sunnah wal jamaah. Hari tu dah kita bincang dah, panjang dah tentang ahli sunnah wal jamaah ni, siapa dia kita. Jadi malam ni kita nak teruskan lagi. Jadi seperti saya ulang balik sekali lagi. Saya suka ulang balik. Jadi apa dia kata, siapakah ahli sunnah wal jamaah ni? Jadi yang masyhurnya yang kita belajar, saya suka petik daripada seorang ulama bekas mufti Mesir. Dekat kita lagi, masih lagi ada lagi. Apa kata dia? Mazhab ahli sunnah wal jamaah ni adalah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ni dikatakan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Pasal kita bincang kemarin panjang juga, saya terangkan siapakah ahli sunnah Al-Asy'ariyah ni dengan Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Al-Maturidiyah. Mereka ni lebih kurang 100 tahun selewat sikit lepas Imam Syafi'i. Tetapi mereka juga pekah bermazhab Imam Syafi'i. Cuma dari segi tauhid tu, dia susun balik. Dia susun balik tentang masalah tauhid. Jadi dua-dua ni adalah mazhab yang jelas pada keseluruhan bab-bab tauhid. Namun ramai orang mengingkarinya. Itulah orang-orang yang jahil tentang hakikat mazhab tersebut pada masalah iman kepada Allah. Ia berkaitan dengan perkara-perkara yang disandarkan kepada Allah, atau apa yang dinamakan sebagai sifat-sifat al-khabariyah. Ni kata Dr. Ali Jum'ah. Saya pernah jumpa dia di Mesir tu sekali, di Qahirah.
Jadi yang ini yang kita nak tumpu sekejap pada malam ni. So kita perbetul balik akidah kita. Kita ikut ulama. Mereka ni ulama yang asal ni, yang susun. Bukan dia mereka-reka. Walaupun kalau tengok dalam YouTube, pok-pok ni hak duk marah ke mazhab ni, dia kata apa? Duk ikut apa? Asy'ari tu bukan Nabi pun. Tak payah duk ikut. Kita pakai hadis ya. Ambil hadis Nabi tu. So dia ikut pok-pok ni. Dia pun bukan Nabi. Dia kutuk macam tu lah. Sedangkan Asy'ari ni zaman ni dekat dengan Imam Syafi'i. Bukan jauh pun. 100 tahun je. Kita ni berapa? Dengan dia orang dekat 1200 tahun. Bayangkan. Punyanya jauh punya. Jarak tu. Tu pun belagak sombong kita maki hamun. Orang-orang ni maki hamun depa ni. So tak kena lah cara macam itu. Jadi kena berakhlak. Akhlak ni jaga mulut. Jangan terlalu celupa sangat. So kita nak kena faham. Bila kita belajar nanti bab ni, kita akan belajar siapakah golongan-golongan Mu'tazilah. Golongan-golongan Jabariyah. Golongan-golongan Qadariyah. Kita nak kenal orang macam ni. Bukan kita akan mengaji. Memang kena mengaji bab ni. Masa tu kita tahu siapa dia Syiah. Siapa dia golongan Wahabiyah. Siapa dia golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah moden. Semua ada dalam pengajian ni nanti. Kita akan pergi satu-satu nanti. Baru kita kenal. Oh macam ni. Ni akidah Ahli Sunnah. Siapa dia? Ahli Sunnah ni. Siapa dia yang katakan Al-Asy'ari dengan Maturidiyah ni. So jadi kita di Nusantara ni kita lebih kepada Al-Asy'ariyah. Begitu. Jadi ini yang kita nak fokuskan malam ni. So mereka ni bukan dia buat benda baru. Dia tak ada mereka benda baru. Dia buat semua berdasarkan kepada nas Al-Quran dan hadis. Jadi apa yang disebarkan perjuangan mereka ni adalah daripada salafus soleh. Menyebarkan akidah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So disusun secara sistematik dan menjelaskan akidah tersebut kepada umat Islam. Nak mudah bagi kita faham hari ni. Jadi kita kena fahamnya tu. Jadi akidah ni, Ahli Sunnah ni dah kira ribu tahun lah. Bukan ratusan tahun. Di pada zaman Asy'ari ni, kita katalah dia 300 tahun selepas Nabi tu. Maknanya sampai sekarang berapa dah? Lebih daripada 1000 tahun dah. Dan pengikut dia ratusan juta umat Islam yang mengikut akan 4 mazhab ni. Mazhab Asy'ariyah, mazhab Syafi'i, mazhab Fiqh dan juga mazhab dalam ihsan, dalam tasawuf. Jadi bukan cerita dongeng. Jadi istilah Ahli Sunnah wal Jamaah ni bukan nama sebuah parti politik. Dia bukan aliran pemikiran macam pokok-pokok yang baru ni. Aliran yang baru ni dia panggil idea politik, ideologi. Dia satu ideologi baru, aliran, bukannya mazhab yang baru-baru ni. Jadi yang ini pula bukannya mazhabnya yang kita kata istilah Ahli Sunnah Jamaah ni bukanlah nama sebuah parti politik ataupun mazhab yang diasaskan oleh ulama, tak. Sebaliknya ia berpunca daripada merupakan istilah yang berpunca daripada nas-nas syarak yang banyak. Kemudian bagi istilah as-sunnah pula. Ahli Sunnah ni, siapa Ahli Sunnah? Rasulullah pernah mengungkapkan dengan makna wahyu yang selain daripada Al-Quran. Apa sabda baginda, mafhum dia? Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan buat kamu 2 perkara. Selagi mana kamu berpegang dengannya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitulah kitabullah dan sunnah nabinya. Ni Quran dan sunnah Nabi. Dan kemudian as-sunnah juga diistilah kepada perkara yang mempunyai dalil syarak, sama ada dalam Quran ataupun sunnah Rasulullah, dan ijtihad para sahabat. Antaranya maksudnya adalah kamu mengikut sunnah-sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Ni Nabi dah sebut, kena ikut para sahabat. Sunnahku dan juga para sahabat aku, sebab sahabat aku kata Nabi macam mana bintang. Kamu ikut yang mana pun kamu akan selamat. So jadi di sinilah yang kita nak perjelaskan supaya kita boleh faham baik-baik macam mana kisah kedudukan kita sekarang ni dalam kumpulan Jemaah Ahli Sunnah wal Jamaah. So kita sama lagi, wallahu a'lam. Alhamdulillah, sekali lagi kita sambung. Jadi di sini ada slide lah, bukan slide carta lah, lebih kurang carta lah. Kita nak bagi nampak keseluruhan skop dia punya dikatakan mabadi tu. Mabadi 10 mabadi tu, nanti boleh berkongsi kat sini, kita tengok, baru kita nampak bahawasanya dalam pengajian ilmu tauhid ni, ini asas dia. Kita kena faham dulu betul-betul dari segi definisi dia,
Kemudian disebut situ maudhu' dia ataupun kita bahasa lah ni kan. Dia istilah dia skop lah. Ruang lingkup. Skop tu kan. Kemudian hasil dia. Kelebihan dia. Fadal dia. Apa dia? Fadail. Apa ni. Pengajian ilmu tauhid ni. Kemudian nisbah dia. Perbandingan dengan ilmu lain. Kemudian siapa yang menyusun. Yang menghantar itu siapa dia. Kenapa? Apa nama dia? Nama dia apa ilmu ni? Mana sumber dia? Istimdad dia kat mana? Sumber dia tu, sumber ilmu. Apa hukum dia mengaji mengaji ilmu tauhid ni? Kemudian masalah dia, masail. Masail ni, masalah-masalah yang berkaitan dengan keseluruhan ilmu tauhid ni. So jadi bila kita nampak skop dia punya ruang lingkup dalam sudut pengajian ilmu tauhid ni, baru jelas pada kita bila kita nak mengaji sesuatu ilmu tu, maka kita faham dulu permulaan itu, anggaran dasar dia ataupun kita kata prinsip dia tu. Macam-macam istilah lah orang guna, tapi dia menunjukkan contents dia di sekitar 10 perkara ni. Kat situ baru dia berhujah di situ. Tu dia pecah. Maka jelas kita mengaji pun mudah. Mana sampai pangkat kita kenal Tuhan tu nanti, kenal Nabi itu mudah. Jalan macam ni. Kalau yang sekarang ni pening kepala. Dia main 3 tauhid tu serabut dah kita. Jadi senang sangat. Lepas tu akhir sekali tak kenal Tuhan. Sebab tu dalam keadaan apa ni, kalau tengok masalah sifat 20 apa semua ni dalam dunia ni masyhur. Bukan kata orang Melayu je. Satu dunia yang mengaji ilmu ni tentang sifat-sifat ketuhanan ni. Bukan cerita sini. Kalau belah Afrika apa sana banyak tu orang-orang yang golongan mengikut mazhab Maturidi. Sama je. 20 sifat tu juga. Yang mengaji tentang sifat-sifat ketuhanan tu. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi Allah. Begitu juga dengan Nabi. Dan rukun iman yang lain tu. Sama je pengajian di mana-mana pun. Jadi, ini yang kita nak tumpu, nak bagi faham. Ni cara mengaji, cara kita lah. Cara bodoh-bodoh kita ni. Nak bagi faham. Nak bagi asas dulu. Jadi, saya pun tak ada nak bahas yang tinggi-tinggi. Kita sekadar bahas yang asas-asas. Bagi nampak, sempatlah lagi beberapa hari lagi. Nak habis COVID ni, PKP ni. Harap PKP ni habis. Habis tu insyaAllah lah, mungkin boleh faham lah semua tu. Lepas tu kalau rasa, Ustaz, rasa ingat nak mengaji lagi dulu Ustaz. Tak mengaji lagi, kita fikir pula nak continue macam mana. Tapi sebab janji asal macam tu. Saya janji pun bukan nak ajar pun. Tapi sebab dah kenangkan duduk rumah je buat apa. Duduk diam tak buat apa. Dah habis baca Quran dah kita ngaji pula. Ngaji bulan puasa ni lagi banyak pahala. Berganda-ganda. Hak sunat jadi wajib. Pahala dia. Allah bagi. Bila kita faham pula tentang ilmu-ilmu Allah di musim bulan puasa ni, Masya Allah. Pahala melimpah ruah pahala yang Allah bagi kat kita. Sebab kesungguhan kita belajar lagi ilmu-ilmu Allah ni. Ni semua ilmu Tuhan punya. Bukan ada ilmu kita pun. Kita bukan kerti apa-apa. Makhluk kali buat apa pun. Semua bergantung dengan Tuhan. So mudah-mudahan kita dah mula faham. Yang ni bila kita sebut Mabadi. Ada orang telefon saya. Dia kata, Ustaz, ni pertama kali dengar Ustaz. Tak pernah tahu pun. Rupanya ada Mabadi. Permulaan dia tu. Mukaddimah dia. Kenapa? Dia ingat kita mengaji dia tu je lah. Sampai punya teruk ya, masyarakat kita ni tentang faham agama ni. Mudah gitu je faham. Oh, tauhid. Iyalah nak pergi tauhid kena ada Mabadi dia. Fiqh pun saya dah terang dah kemarin. Ini cerita pasal tauhid pula. Nanti habis ni kita pergi pula kepada Mabadi ilmu tasawuf pula. Kau pening kepala lagi. Allah, yang ini pun jenuh nak hafal Ustaz. Baru kamu tahu. Ilmu ni macam itu. Yang kamu hafal ilmu dunia tu, betong-tong ilmu dunia kamu hafal boleh. Dengan multi levelnya sistemnya, kau tengok tu macam kaki lipas tu. Penuh. Berjeruk kat bawah tu. Dia boleh tulis A pergi B, C, D gini. Dia boleh hafal semua. Pasal punya duit ya. Pasal apa dia boleh hafal? Sebab dia nakkan laba dia. Sama juga dengan kita mengaji ilmu tauhid ni. Kita nakkan laba dia tu. Dia punya kesudahan dia apa? Ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah. Maka kita pula mengaji lah. Bagi kita faham semua. Jadi itu asas dia. Nanti kita mula macam ni. Kita mula sikit-sikit sampai kita mula faham. Baik, wallahualam. Alhamdulillah. Baik, kita mulakan dulu. Jadi apa makna perkataan Mabadi tu? Mabadi tu adalah yang diambil daripada bahasa Arab, iaitu kata jamak daripada kalimah mabda yang berarti punca. Punca dia ada kaitan dia.
Bukan kita reka-reka. Punca tu. Maknanya mula terbit sebab maksudnya ialah keterangan yang ringkas atau tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu itu. Hari ini orang biasa sebut sebagai siri pembukaan ataupun anggaran dasar ataupun pendahuluan. Ini mabadi ni. Jadi sama je. Tafsiran mabadi dalam fiqh, tauhid, tasawuf, dia tafsiran dia sama je. Iaitu maksud dia tu. Jadi siri pembukaan ni apa dalam konteks yang kita nak kena belajar ilmu ni. Kalau kita kata macam silibus lah. So silibus dia apa? Dan ni apa kerana silibus. So bila silibus tu macam ni, maka selama 1 tahun, tahun pertama duduk kat universiti, ni silibus dia. Tahun kedua, tahun ketiga macam tu. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Dan tauhid ni itu juga. Jadi dalam apa bidang sekalipun harus ada anggaran dasar ilmu supaya kita ni jelas apa kita belajar ni, ada kita tahu dah sampai habis ni, khalas. InsyaAllah kita boleh faham dari ilmu ni. So jadi guideline ilmu ni kena ada lah. Kalau tidak kita macam mana kita nak faham? Nak belajar, apa kita nak belajar? Dan kita nak tuju ke mana? Mana destinasi kita? Penyudahnya. Apa kesudahan pengajian ilmu tauhid ni? Jadi kita tahu, aku mengaji ilmu tauhid, kesudahan aku nak kenal Tuhan. Sampai akhirnya kita akan kenal Tuhan. Tapi dalam istilah disebut, awal-awal tu, awaluddin tu, makrifah dah. Awal-awal agama tu kenal Tuhan. Maksud dia tahulah, bukanlah maksud tu terus kenal macam tu. Belajarlah, mengaji dulu. Kenal 1, kenal 2. Sampai ke peringkat kita punya sifat 20. Daripada sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah. Tu cara kita kenal Tuhan dengan akal. Itu dipanggil ilmu akal. Siapa kita gunakan akal nak bicara dia. So jadi yang pertama sekali, mabadi ni ada 10. Yang pertama nama dia ilmu ni, nama ilmu. Apa nama ilmu ni? Ilmu ini nama dia ilmu tauhid. Ada orang sebut ilmu kalam. Kalam. Ada orang sebut ilmu usul. Usuluddin. Itu maksud pengajian di universiti mana? Kamu ambil pengajian apa? Awak ambil pengajian ni ilmu usuluddin. Tentang ilmu tauhid ni lah. Kemudian tentang ilmu sifat. Sebab kita belajar tentang sifat-sifat Allah, sifat Nabi. Tentang ilmu aqaidul iman. Maknanya simpulan-simpulan keimanan. Nama je, sebutan je, isi sama je konten dia tu. Tu. Jadi bila nanti lepas ni orang tanya, kamu mengaji apa makna ni? Ilmu ni ilmu apa? Ini ilmu tauhid. Ringkas sebut ilmu tauhid. Semalam ni kita akan guna perkataan ilmu tauhid. Tapi dalam konten ni nanti kita akan jumpa perkataan ni. Ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu sifat, ilmu aqaidul iman. Apa itu aqaidul iman? Suatu simpulan maknawiyah yang tersimpul kukuh di dalam jiwa, yang tidak akan terungkai, terhurai walau dalam keadaan apa sekalipun. Itu masuk persoalan dia. Ada maksud kepada aqaidul iman tu. Aqaidah apa? Simpulan-simpulan ataupun disebut dengan qawaidul iman. Qawaid tu makna tambatan. Macam ni iman tu nak ditambat supaya iman tu ditambat dengan hati kita supaya dia dapat kenal Tuhan. Tadi saya dah sebut, iman ni benda yang sifat yang cukup seni. Dia datang daripada Allah. Iman ni bila kita tak ada balik pada Allah. Bila kita tak ada balik pada Allah, macam Islam lah. Tu Nabi kata Islam ni guraba. Islam tu dagang datang dia. Bila dah manusia tak ada ke dia balik pada Allah balik. Tinggallah kita sini, terpinga-pinga. Iman pun macam tu juga. Iman ni, sebab tu iman kena terima. Tu kan Nabi sebut, saya ulang sebut selalu balik. Iman tu 3 perkara. Boleh hafal dah ni. Iqrar bil lisan. Wa tasydid bi qalbi. Wa amalan bil arkan. Diiqrar dengan lidah. Ditasydid dengan hati. Dan diamalkan dengan anggota jawarih. Itu iman. Dia kena istihar dulu. Apa pun cerita iqrar bil lisan. Kau tak ada iqrar, kau nak iman macam mana? Iqrar tu dengan apa nak iqrar? Aku beriman. No. Aku kena mengucap. Asyhadu alla ilaha illallah. Mengucap. Pasal dalam ucapan mengucap tu, sebelum dia nak mengaku terima iman tu, dia mengaku dulu. Dia kena jadi saksi dulu. Bila dia mengatakan asyhadu tu, berarti dia telah aku bersaksi. Aku bersumpah. Aku beriktikad. Aku berjanji setia. Aku mubayyah. Aku bai'ah. Tu kat situ. La ilaha illallah. Baru dah. Alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian janji lagi. Wa asyhadu. Aku bersumpah. Aku mengaku. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah.
Lepas tu dalam hati dia apa? Dia benarkan apa yang dilafazkan oleh lidah dia tu. Dia benar, dia terima, dia tahqiqkan pada hati tu, dia masuk dalam hati dia tu. Dia tak cakap apa pun. Dia tak payah dia ulang sebut ayat syahadah tu. Dia hanya, ya, tu saja. Terima, dia benar. Dia benar tu, ya, dah, tahqiqkan. Duduk dalam hati tu. Dibuhulkan di dalam hati tu. Cukup itu makna dia. Itu nak terima iman. Tapi sebelum nak terima iman tu bukan datang terus gitu je. Nak mengucap tu syahadah tu daripada mana dia nak ambil tu? Dia nak ambil dari syahadah. Sebab tu orang masuk Islam tak boleh mengucap sendiri. Ada ke orang masuk Islam mengucap sendiri? Orang-orang mu'alaf kita tengok orang Cina, Hindu ke, orang putih masuk Islam. Ada kan ambil sendiri? Kalau kata iman tu datang sendiri, yang mengucap sendiri. Tak. Dia kena pergi jumpa dengan mana-mana imam ke, ataupun kita ke, jumpa tengah jalan sema-sema orang jumpa kita. Bang, saya rasa nak masuk Islam lah bang. Ajar mengucap, jangan tak kata tak boleh. Ini ada setengah orang, saya dulu rajin ada buat benda macam ni. Sambil Buddha lah datang, kita talqin lah, ajar mengucap sambil Buddha, orang putih datang. Masa tu saya memang banyak aktiviti ni, memanglah banyak duk buat ni. Sampai bergaduh dengan jabatan agama, dengan pejabat daerah tu. Kan? Jadi saya kata kamu pergi, yalah dia orang datang jumpa, nak masuk Islam. Saya kata pergi je dari jabatan agama. Dia kata tak mau berjumpa sama ustaz juga. Saya ajarlah mengucap. Cara saya lah. Ajar mengucap semua ini. Dah masuk Islam dah. Kalau perlu mandi, kita pergi ajar dia mandi. Mandi sebab masuk Islam, sunat masuk mandi. Lepas tu buat pergi ke pejabat daerah. Bergaduh pula. Pejabat daerah, DO katanya macam saya. Dia kata, you patut tak buat macam ni. Dia orang ni kan masuk Islam ada sebab. Mungkin nak kahwin dengan orang Islam lah. Nak kahwin dengan itulah orang Melayu. Nak kahwin dengan ni lah. Mamak lah Islam. Kan? Ada nak ambil bumi putera lah. Ada kepentingan lah. Saya kata dia, tuan. Kalau lah dia balik pada rumah saya tu. Dia langkah keluar tu. Tam kereta langgar dia. Dia mati dalam keadaan kufur. Siapa nak tanggung dosa? Tuan kan saya. Jadi apa jadi pun, biar saya Islamkan dia dulu. Supaya kalau lepas dia mati pun, dia mati dalam Islam dah. Saya tak berdosa, tidak jenuh saya tanggung dosa dia. Bukan dosa kecil tu. Tu. Macam itulah bergaduh. Nak masuk Islam orang pun susah. Ini persoalan. Jadi iman ni, dia kena terima dulu. Dia bukan datang sendiri. Kalau datang kat mana? Sebab tu bila dalam masuk Islam dia buat apa? Dia kena mengucap. Lepas tu, orang yang ajar mengucap, dia kena pesan. Nanti you dalam hati ingat benda ni. Suruh ingat je. Nak kata tasydid dia bukan reti. Okey, nanti ingatlah dalam hati, ini Tuhan, Allah, sama ini Nabi Muhammad. Ingat dalam hati ni. Ini saya punya lidah, ikut saya ucap. Dekat gitu. Lepas tu nanti, sudah habis nanti, baru kita cerita dia. Nanti kena semayang, kena itu. Tahu kan? Kita pernah tengok lah, tapi tak apa teman. Nanti kita ajar nanti. Dia tiga benda tu dia kena nak kena cerita macam mana nak buat orang masuk Islam. Sebab tu kalau tak pernah ajar masuk Islam ni, kita rasa kekok. Kita rasa takut. Tapi kalau kerja ni kita dah selalu buat, tak ada apa nak takutnya. Kita rasa cukup gembira bila tengok kita dapat Islamkan orang tu. Saya buat benda ni pun tak saya cerita lah orang masuk Islam ni. Hak yang orang Melayu, hak sesat larat tu mari jumpa kan. Ustaz, dah taubat dah insah mari sini. Duduk depan aku ni. Ikut mengucap balik. Pun kita rasa seronok dah pasal apa kita dapat tarik dia balik daripada sesat tu. Bukan senang lah kita bila kita ajar orang mengucap ni, tengok muka dia setelah dia syahadah tu memang berubah. Tadi tu gelap, lepas syahadah tu nampak cahaya kat muka tu. Tu dah hebat tu iman. Dia mengeluarkan sirna tu pada wajah manusia tu. Itu bukan main-main benda macam ni. Jadi orang tak dah buat, orang tak tahulah. Saya duk cerita ni apa pengalaman kita duk buat, kita lalui. Tu so kata nak orang bukan Islam, yang ada Melayu tu pun kadang-kadang paksa juga kita buat. Kalau jenah duk berhujah. Kata benda ni terima je. Masuk balik sebab kita nak terima agama tu. Agama ni benda besar. Bukan benda kecil-kecil. Benda mulia pula tu. Datang daripada Allah. Ikut Nabi. Tu kita benda mudah lah kata. Saya ni orang Islam dah. Memanglah Islam. Saya pun tak nafi. Memang Islam. Saya bincang ni. Tapi kat mana kita nak kukuhkan tu? Sebab nak dapatkan iman supaya dia mantap, supaya dia dapat lekat di hati. Itu nama dia aqaidul iman tu. Nak tambatkan iman tu. Nak ikatkan iman tu di dalam hati kita. Nak ikat dengan apa? Dia macam tali lah. Nak simpul tali tu bagi kemas duduk dalam hati kita. Kalau tali kat luar tu boleh kita tambat. Ini dalam hati. Okey, baik. Itu contoh dah. Jadi, nanti kita jumpa lagi. Tentang ilmu tauhid. Perkataan-perkataan ni, nama ni kan. So, biar jelas. Make it very clear. So, you can understand more and better. Baik, yang keduanya. Tempat ambilannya. Di mana tempat ambilan ilmu ni?
Tempat imbalannya iaitu diterbitkan daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat as-sunnah. Jadi tempat di situ, tak ada tempat lain. Bukan mereka, bukan duk reka cerita pasal sifat 20 tu yang orang duk tuduh macam-macam sekarang ni kan. Ini pun slide ni pun, ini pun kalau kuliah ni dapat kat orang pokok tu, dia memang dia tentang habis-habis dah. Saya benda ni dah jadi lumrah dah dengan pokok ni, memang kita dah tak ada lantak lah kamu. Kan? Kalau ditanya banyak-banyak, baca kat dia qul ya ayyuhal kafirun. Baca ayat tu. Kita tak ada sembah Tuhan dia sembah. Dia pun tak sembah Tuhan kita sembah. Senang. Duk bergaduh buat apa? Kamu ada Tuhan kamu, ikut kamulah. Dah kau percaya Tuhan kamu duduk atas langit tu, ikut kamulah. Kita memang percaya Tuhan tu wujud tapi tidak bertempat. Ni nak kena hujah kenapa tidak bertempat. Tu yang benda nak kena mengaji. Tak mana dalil Quran, dalil hadis kat mana. Kat sini penting. So jadi, ini yang kita nak kena faham. Bila kita faham jelas. Oh bukan Asy'ari dengan Maturidi ni mereka ya. Ustaz ya. Manalah nak mereka. Ulama-ulama dekat dengan Nabi tu lagi takut. Nak mereka reka ilmu ni bukan boleh mereka. Saya ni pun saya buat slide ni pun kan. Bukan saya tulis conteng macam tu je. Saya pun tengok juga dalam kitab. Tulis balik. Terjemah balik. Buat bagi cantik. Bila orang buka slide ni. Oh tengok. Tengok apa? Nampak. Senang baca. Oh jelas baca. Tak tahu lah saya nak tanya lah budak. Kamu macam mana? Kamu ikut kuliah ni. Tanya yang lama-lama. Duk ikut saya ni. Dia tu mudah lah Ustaz macam ni. Lagi pula boleh ulang balik. Boleh tengok balik. Bila lupa balik. Buka balik slide ni. Nombor 1. Rasanya kita ni dah maraton. Kuliah ni tak berhenti lagi ni. Penat ni jangan cakap lah. Saya pun macam kamu juga. Tambah kita ni enjin tua dah. Bukan enjin muda. Kalau orang muda umur 25 tahun, 30 tahun kuat lah. Tapi ni gagah juga kat ingatkan agama ni kan. Sebab ulama' ni dia tak ada pencen. Kalau cikgu pencen, askar pencen, polis pencen. Jadi pejabat-pejabat pencen. Mengajar mana ada pencen. Sebab apa? Kerja dengan Tuhan mana ada pencen. Lagi mulut ni lu cakap, lagi ada kederat, kita buat. Orang nak marah, marahlah. Pasal apa? Free. Tak kena duit pun, ngaji. Kalau saya marah pun, nak kata apa? Free. Kan? Bukan minta duit sekupang pun. Tambah online ni, nak bagi duit kat mana? Kalau depan-depan ni, Ustaz ni saya nak hadiah kat Ustaz ni 100. Boleh kan dapat? Ni kalau dalam ni, nak hadiah kat mana? Nak minta nombor akaun pun malu. Nak bagi pun lagi malu. Kalau minta mampu tak bagi. Macam tu. So jadi, itulah cara kita. Kan? Ni, sebab tu ulama'-ulama' ni, orang dulu-dulu ni, cukup hormat kat ulama'. Orang lain ni, dia benci ulama', dia maki hama ulama'. Orang lama tak sama dengan sekarang ni. So, kita jangan ikut orang-orang yang baru ni. Kita ambil balik macam mana kita belajar akhlak-akhlak para ulama' ni. Sebab nak ikut Nabi, tak terikut kita. Akhlak Nabi ni lain. Tapi kita nak ikut yang dekat kita ni. Macam nak ulama' tu. Kalau boleh ikut ulama' ni pun sudahlah. Baik, so jadi yang ni 2 bahagian. Nanti kita sambung dengan slide ni balik. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah bertemu lagi. Ini pun dah lewat dah 11.24 dah. Nak buat macam mana? Bulan puasa ni kita banyak berjaga. Sekarang pukul 4 dah nak bangun. Bangun lagi, nak tahajud. Nak sembahyang taubat ke, sembahyang tasbih ke. Jadi nak masak lagi tu ini kan. Jadi macam-macam nak kena buat. Jadi kita dah dilatih. Kelebihan bulan puasa ni latih kurang tidur. Tu je. Siang tak apalah, ni malam ni. Baik, so jadi yang ketiga tadi yang kedua, 1 2. So kita pergi yang ketiga. Apa contents dia? Kandungannya. Kita nak mengaji ilmu tauhid ni, kandungan tu apa? Apa kandungan dia? Yang ni yang panjang silibus dia tu, kandungan ni yang cukup banyak. Yang kita nak kena faham kandungan ni. Allah. Yang ni hujah dia memang hujah cukup banyak. Saya ingat mengaji masa umur 16 tahun, 17 tahun dulu dah bab ni. Masa kat masjid Tok Guru nak ngaji malam-malam ni. Orang kampung duk ikut dah, duk dengar pening kepala dah Tok Guru duk berhujah ni. Lepas tu arwah tok saya dulu. Tok saya nek saya ni dulu ulama', Tok Guru belaka. Kalau dia berhujah bab ni, sekali tu sampai mufti di masa di Pulau Pinang tu turunnya mufti, sudahlah tak jadi berhujah, tak boleh menang. Berhujah bab ketuhanan ni. Tu ulama'-ulama' dulu. Jadi kita tengok macam mana mereka ni hebat. Berhujah bab ni tentang ilmu-ilmu macam ni.
Kita ni berhujah buat apa? Hari-hari sembang pasal ekonomi. Apa nak jadi lepas Covid ni? Hotel-hotel dah mula tutup, shutdown dah nak jual pun dah berpuluh biji hotel dah. Retrenchment, kena buang kerja, yang 10 tahun kerja kena buang, pakat duk merayu macam-macam dah. Pasal kita bergantung dengan makhluk. Tu Allah Islam tak bagi. Islam suruh bergantung dengan Allah. Tu nak kena mengaji tauhid. Bila mengaji tauhid, kita tak peduli dengan makhluk lantak kamu lah. Aku peduli apa dengan kamu? Aku ada Allah. Yang bagi aku rezeki ni bukan kamu, Allah Ta'ala. Tapi bila kita nampak makhluk, itulah company tu lah tolong aku lama dah. Kalau nelayan pula, orang keluar bendang pula, macam belah-belah bendang, Kedah lah banyak tempat tu. Cina tu lah duk tolong aku. Kan? Apa saya dia lah, apa-apa tak ada duit pergi jumpa dia. Tu dia kita punya etiqat kita sampai pangkat itulah kadang-kadang tu. Duk bergantung dengan makhluk tu, sedangkan makhluk ni baharu. Hak kita bergantung tu pun mati. Dulu duk bergantung kat barat, lingkup dah dengan Amerika pun. Apa jadi kat Itali? Apa jadi kat Jerman? Apa jadi kat UK? Semua dah hampir musnah. Yang tak musnah siapa? Allah. Kekal abadi. Allah lah yang kita sembah. Dia ialah yang wajib wujud. Dia lah yang menentukan kehidupan kita, yang bagi rezeki sebagainya. So bila kita mengaji ilmu tauhid, kita pegang dengan Allah, kita tak ada gabra. Bila berlaku apa macam ni pun, kehidupan kan dah terus. Tapi kita nak hidup macam mana? Bila kita dah tahu Allah Ta'ala, kita tahu Tuhan yang memberi segala-galanya kepada kita. Kan? Sifat Tuhan tu macam mana dengan sifat. Kita belajar tentang Asma'ul Husna pula. 99 nama Tuhan tu nanti. So banyak pengetahuan. Maka lagi tinggi kita belajar, lagi banyak kita belajar, lagi yakin kita dengan Allah. Bila kita kenal Allah, kita tak takut dengan makhluk lagi dah. Apa yang Allah buat, kita pasrah kepada Allah. Itu kelebihan mengaji ilmu tauhid. Ini kandungan ni. So the contents of the tauhid ni. Jadi ia mengandungi pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan kepercayaan kepada Tuhan. Kita bahaskan macam mana nak pegang kepada Allah ni, kepada Rasulnya, daripada beberapa simpulan ataupun ikatan kepercayaan ni yang saya sebut tadi sebagai aqaidul iman, kan? Dengan segala dalil-dalil supaya diperoleh i'tiqad yang yakin. I'tiqad yang terputus tadi ya, minta maaf. Ada orang telefon pula, Allah. Dah pesan dia jangan telefon malam-malam ni. Nak berubat lah itu macam-macam lah manusia ni. Tak apalah, memang kita tolong, tapi jangan bukan waktu ni lah. Baik, so jadi sambung tadi. Supaya nak bicara apa daripada beberapa simpulan. Simpulan ni, simpulan keimanan. Aqaid ni. Atau aqaidul iman. Simpulan keimanan atau ikatan yang berserta dengan dalil-dalil supaya mendapat i'tiqad yang yakin. Dipanggil itu ainul yakin. Ainul yakin. Kemudian dengan kepercayaan yang putus, dengan i'tiqad yang jazam. Apa putus pula? Memang pening sikitlah putus. Maksud putus di sini tidak ada syak, zan dan waham. Itu dia panggil putus ataupun kita kata i'tiqad yang jazam. Mana putus? Tidak boleh yakin kepada Allah tu 99.9%. 0.1% tak yakin. Yang tu tak boleh. Kemudian syak, ragu-ragu. 50% percaya, 50% tak percaya kepada Allah. Pun tak boleh. Kemudian waham. Banyak tak percaya, sikit yang percaya. Maknanya 70% tak percaya kat Tuhan. 30% percaya. Itu dia panggil i'tiqad yang batal tu. Sebab tu dia kena putus. Mana kata putus jazam tu tidak boleh ada dalam hati dia syak, zan, waham. 3 benda ni. Ada salah satu tu, maka batal i'tiqad dia, jadi sama ada kafir, murtad ataupun jadi dia menyekutukan Tuhan. Tu. Dia tak tahulah duduk kat tempat mana tu. Sebab tu dalam bab ilmu tauhid ni dia kena mengaji. Supaya i'tiqad kita tu tepat. Percaya sungguh-sungguh, tak ada sikit-sikit pun tak ada goyang dengan Tuhan tu. Kemudian bagi orang yang i'tiqad yang yakin, dia mempunyai i'tiqad yang jazam ni, sekira-kira ni keadaan dia tu akan menaikkan perasaan bekerja dan beramal seperti mana menurut percayaan itu. Orang yang i'tiqad dia yakin macam ni, dia ada i'tiqad yang kuat bila dia mengaji ni nanti,
Dia percaya kepada Allah, dia buat kerja, dia tak pemalas. Dia takkan jadi malas orang macam ni. Dia akan rajin buat kerja. Kita tengok di pondok-pondok ada tutup guru tidak buat apa. Zikir, beramai situ, pergi berkebun lah, bertani sebagainya. Pasal dia yakin dengan Allah. Allah suruh bekerja. Kena ada usaha. Jadi dia yakin dia buat kerja. Yang nak bagi tu Allah Ta'ala. Soal bagi banyak mana, itu hak Tuhan. Tapi dia buat kerja. Yang duk jadi malas, mengelak, menipu orang semua ni, dia tak kenal Tuhan. Pasal tu dia duk tipu orang. Buat tambah zaman moden sekarang ni. Buat sistem, buat program. Dia ada niat dah. Niat nak tipu orang. Nak kenakan orang. Nak duit orang. Awal-awal lagi tak betul dah. Jadi bercanggah. Macam satu ke utara, satu ke selatan. Beza ni dengan orang yang ada agama tu. Ni jauh sangat lah perbezaan ni. Sebab tu jadi kita nak belajar ni. So, jadi kena ada dia panggil akidah apa? Akidatul mu'minin. Akidah orang-orang mukmin. Mukmin ni adalah istilah kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Orang yang beriman dia panggil orang mukmin. Orang yang beramal, sembahyang, puasa, zakat, haji, puasa macam hari ni kita puasa ni, dia panggil orang muslim. Muslim satu bab. Mukmin satu bab. Dua-dua tu boleh combine dengan sekali. Dia combine bila kita duduk serentak, bila kita faham semua tu dia jadi sekali. Kita doa tersebut minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kita doa. Kita sebut pada orang muslim, muslimin muslimat. Mukminin mukminat. Nampak tu ada dua tu. Jadi yang kata mukmin tu adalah orang yang ada i'tiqad, yang ada akidah tu dipanggil aqidatul mukminin. Yang mempunyai simpulan keimanan, yang ada ikatan dia, qawaidul iman, aqaidul iman. Kat situ. Ini dalam bahagian kandungannya. So the contents is very important. So dia panggil kita orang Islam, bila kita mengaji ilmu tauhid ni, ada mabadi dekat sini. Mana salah satunya kandungan ni, contents tu. Oh, kita nak mengaji apa dalam ni? Bila tengok tajuk dah ni esok, Allah. Bila ustaz nak habis ni? Bila nak boleh habis mengaji ni? Kitab nipis je. Tapi kalau dengan kuliah macam ni, duk ceramah lagi, kenapa banyak benda ceramahnya? Nak bagi faham. Tujuan ceramah ni nak bagi faham. Ni, kita bukan ceramah macam dalam YouTube tu. Ustaz duduk kat depan tu, serang barang-barang, kalender habis nak murid. Ni nak suruh mengaji, tu kita bagi slide, bagi panduan, guideline tu ada kat situ. Mudah nak tengok. Jadi semua orang nampak, daripada anak ke, mak ke, bapak ke, tok ke, tok wan ke, poh ke, nyang, nyek, semua boleh tengok kat situ. So, jadi persoalan ni lagi, apakah iman boleh ditambat? Bila kita mengaji nanti dalam kandungan itu, apakah iman boleh ditambat? Kalau iman tak boleh tambat, apa akan jadi pada iman? Tak ada iman. Bila iman tak singgah, tak menetap di hati kita, tak bukhul di hati, tak tahqiq di hati, iman nak duduk ke mana? Bila iman tak duduk di hati kita, iman tak ada iman. Bukan iman ada sikit-sikit kau ustaz. Dah kamu tak tambah, dia nak duduk macam dengan kamu. Memang kamu orang Islam, tapi tidak mukmin. Itu yang berlaku pada orang Badui tu, bila dia jumpa Nabi, dia kata apa Nabi? Dia kata kami telah beriman. Kemudian turun ayat Quran. Dalam tu Allah kata apa? Katakanlah bahwasanya kami hanya Islam. Sebab iman belum masuk dalam hati kami lagi. Tu tak masuk, ada kisah dan nanti kita baca kisah tu dalam ayat Quran tu. Ni cerita lain pula. Jadi nak kabarnya, bahwasanya iman ni bukan iman yang benda yang boleh kita bubuh sendiri dalam hati kita. Aku dah beriman ni. Aku dah beriman dah sekarang ni lepas mengaji dengan ustaz ni. Dah beriman dah. Tak boleh. Iman bukan macam itu. Lepas tu ada cara dia, ada masuk iman yang kita nak terima tu. Dia ada benih zuriat ni iman tu. Titisan tu daripada mana? Daripada Nabi tu. Sebab kerja Nabi, kerja Rasul ni bawa tu yang Allah suruh bawa tu. Iman, Islam, Ihsan tu. Daripada Nabi Adam sampai ke hari ni. Itulah kerja Nabi bawa. Cuma sampai Nabi Muhammad, khalas. Nabi Muhammad, dia panggil apa? Khatimil Anbiya. Penguluskan Nabi. Selepas Nabi Muhammad, tak ada lagi lah Nabi selepas itu. Kalau ada Nabi pun Nabi palsu. Maka tugas tanggungjawab Nabi itu diserah kepada para ulama. Yang Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu waris aku. Barang siapa yang kasih kepada ulama, dia kasih kepada aku. Barang siapa yang memusuhi ulama, dia musuh dengan aku. Tu berat tu. Jadi kita dengan Nabi, dengan ulama ni tak boleh main-main. Melainkan orang yang benci ulama, macam puak-puak hak baru ni, tu lain lah. Dia kategori lain. Dia memang benci kat ulama. Kalau dia mengajar apa, dia kutuk ulama. Tak percaya, dengarlah kuliah-kuliah dia orang dalam YouTube tu. Imam Syafi'i kata dia mangsa je. Kutukan tu. Kan? Imam Abu Hasan Syari pun jadi mangsa. Tapi, dia orang terlepas pandang satu benda.
Ulama' ni lah karamah dia sampai hari ni. Kau benci lah. Orang lain mengaji juga. Kan? Manusia dia mengaji. Satu alam mengaji. Kau benci lah. Hebat-hebat karamah dia kau benci. Macam kapal Nabi Nuh lagi di balin taik lah dia buat macam-macam, kapal tu tak elok juga. Benda hak Allah Taala punya. Kau nak lawan macam mana? So, jadi iman boleh ditambat. Itu dipanggil tambatan iman. Aqaidul iman. Atau qawaidul iman. Tak apalah, sama je istilah tu kita guna. Cuma nak bagi sedap sebut. Bila kita mengaji ni, bila sebut istilah-istilah ni, sedap pula bunyi ya. Kita rasa macam satu nikmat. Bila sebut aqaid keimanan. Tentang i'tiqad jazam, kita belajar benda baru. Dulu tak nak reti pun. Apa benda jazam ni, tak benda, ingat benda Allah apa ni. Macam mana nak jadi kepercayaan yang putus, yakin macam mana. Nanti kita belajar sikit-sikit, pelan-pelan. Tak ada tinggi-tinggi pun, saya akan go basicnya, very basic kita pergi. Cuma saya nak kena jelas sikit, nak bagi faham macam mana konten ni dulu, sebelum kita nak pergi mula dengan pengajian-pengajian ilmu tauhid ni. Itu pun tak tahulah sampai kata dah COVID habislah mengaji kot. Cukup dekat tu. Kalau rasa cukup dah, khalas. Kan? Siapa nak ngaji lagi, kita kira lain pula. Jadi, apa jadi kalau iman tak ditambat? Lembu tak tambat apa jadi? Kuda tak tambat apa jadi? Lebuh. Lebuh. Hilang. Sama juga dengan iman. Kalau tak tambat, dia balik kepada Allah. Dia balik kepada Allah, dia tinggal kita. Tinggal kosong. Macam kita pegang lembu, tali terlepas. Pegang tali, lembu dah lebuh. Kuda dah lebuh. Tak ada apa dah. Tengok je lah mata putih. Macam itulah orang beriman. Sebab tu iman kena tambat. Okey. Jadi mana nak tambat yuk? Bang, nak tambat kat mana iman tu? Kau beriman mana ni? Kau beriman mana ni? Beriman Ustaz. Allah, Ustaz dia tanya je kali buat apa? Tapi nak tambat kat mana iman? Di anggota ke? Lidah ke? Di hati ke? Mana nak tambat iman tu? Allah, seksanya nak faham. Pening nak faham. Macam mana nak faham ni? Macam mana nak faham nak tambah iman tu kat mana? Saja bagi pening. Bila fikir, kita fikir. Tak pernah benda tak nak kita fikir selama hari ni. Iman tu satu benda yang gaib tau. Kena ingat satu benda yang gaib. Macam maut. Maut ni akhir sekali maut ni. Bila maut datang pada seorang tu, maka matilah dia. Tu maut. Maut ni satu sifat yang Allah jadikan. Letak pada dia datang kepada manusia, maka manusia itu akan mati. Akhir besok, ketika di padang mahsyar, setelah selesainya segala urusan timbang, mizan apa semua selesai, maka Allah akan panggil malaikat, ambil maut tu, bawa maut. Lalu maut tu dibawa, dirupakan. Maut tu seperti seekor biri-biri, tak silap saya. Kibas kan? Macam itulah cerita dia. Maka dia letak di atas tiang siratal mustaqim tu. Maka Allah suruh sembelih maut tu. Maka bila Allah sembelih maut tu, maka matilah maut tu. Maknanya dia nak gambarkan satu kiasan. Selepas tu, selepas pada tarikh tu, maut tak ada lagi dah. Maknanya manusia hidup selepas tu, yang masuk syurga forever, selama-lamanya. Duduk dalam syurga. Bahagialah ia selama-lamanya. Yang masuk neraka, kenalah azab selama-lamanya dalam neraka. Mati tak ada mati dah. Kalau manusia yang masuk neraka tu nanti bila ada azab tu, dia minta mati. Tuhan kata mana boleh mati, dah tak ada mati. Maut dah tak ada dah. Macam mana kamu nak mati? Sama juga dengan dalam syurga. Dia tak minta matilah dalam syurga. Dalam syurga sebab terlalu seronok kan? Selalu nikmatnya di syurga. Dan syurga tu pula setiap hari bertambah lazat, bertambah lazat, bertambah lazat. Atas dunia ni bertambah susah tak? Kalau umur dulu 30, alah dulu seronok aku umur 30. Sekarang umur kamu apa? Dah 55 dah Ustaz. Dah masuk era pencen dah. Dah tak larat dah. 3 serangkai pun dah sampai. Kecil manis, darah tinggi, kat jantung. Hari-hari duk pening kepala, duk melayan tu je. Tak ada kerja lain, melayan sakit tu je. Pasal apa? Dah berumur. Syurga tak ada. Syurga makin lama, makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat. Sebab tu orang yang kenal, yang yakin, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mereka tak boleh disusah tak apa di dunia ni. Pasal berapa tahun nak hidup? Silap-silap 40 tahun dah mati, 50 tahun dah mati, 30 tahun dah mati. Jadi, yang sebab tak kekal. Yang abadan-abadan di sana besok. Tak apalah, biar aku susah di dunia, aku senang di akhirat. Daripada aku senang di dunia, susah di akhirat buat apa? Sana forever. Sini sekejap je. Itu orang bijak. Itu orang bijak berfikir. Begitu. So, jadi, di hati kata, hakikatnya ialah pada diri rohani dan jasmani. Di hati tu di hati lah, memang di hati tempat dia pun.
Tapi maksud yang saya nak masukkan di sini pada kedua-duanya itu. Di lidah, di anggota di hati. Maka apabila iman tu ada di hati, iman hati adalah raja. Maka bila raja ni beriman kepada Allah, dia akan mengarahkan anggota dia. Dia akan mengarahkan lidah dia bercakap yang molek lah. Macam bulan puasa lah. Tak ngutuk orang, tak maki hamun orang. Pasal apa? Hati dia beriman. Kalau hati tak beriman, bulan puasa dia kutuk orang lagi dahsyat. Dia maki hamun lagi dahsyat. Tengok dalam FB tu. Apa dia orang tak buat? Tangan jari jemari tu dia type maki hamun selambut. Dia dah terlupa dah. Pasal politik punya pasal. Bulan ni bulan puasa. Yang duk main FB ni kalau tengok, perhati tengok perangai. Tu bahaya dia. Kita bulan puasa ni kalau boleh puasa lah semua-semua. Tak payah duduk tayang. Duduk tayang muka kita tu. Peduk tubuh lah dekat sini, mengaku sedih lah, cerita saya ni dulu dekat sini. Tak payahlah bulan puasa bang. Bulan puasa ni tak sah lah tunjuk kita, tak duduk sombong, riak lah apa semua tu ada. Buang semua bulan puasa ni. Kan? Tak payah duduk tunjuk-tunjuk. Kita nak puasa semua. Nama puasa? Kan? Puasa ni, tidak tak dapat apa penat. Jadi puasa syariat je lah. Puasa orang awam. Puasa biasa. Begitu. Jadi, kenapa tadi hakikat dia kena ada pada diri rohani jasmani? Sebab untuk mengeluarkan kita daripada kufur dan maksiat. Itu kemuncak klimak kita kat situ. Nak keluarkan diri kita daripada kufur dan maksiat. Jadi bila kita masuk iman dalam hati, kena ingat saya selalu ulang-ulang benda macam ni. Bila iman dan taat masuk duduk dalam hati, maka kufur dan maksiat wajib kena keluar. Jadi kita bertanya diri kita balik. Sekarang ni aku ni beriman ke ataupun aku duduk dalam kufur dan maksiat? Itu saya tak tahulah. Itu kamu punya pasal lah. Kamu tanyalah diri kamu duduk kat mana? Mana nak tahu nak jaga diri kamu? Kamu yang rasa sendiri. Cek tengok. Tangan jahat tak? Jari-jari tu. Mata jahat tak? Telinga jahat tak? Mulut jahat tak? Syahwat jahat tak? Tanya semua-semua tu. Betul agama ada tak agama? Tanya habis-habis. Jangan kita tanya orang. Sebab tu saya kata, nak muhasabah, cek diri sendiri. Jangan duk tuding jari kat orang. Jangan duk kata kat orang tu, kata kat orang ni. Kita betul-betul tidak. Saya cuma malam ni, saya nak bagi guideline. Nak tunjuk benda ni benda agama. So, kita belajar bagi faham mudah-mudahan. Dengan kepahaman yang macam ini, kita dapat selamatkan diri kita daripada azab Allah Ta'ala. Sebab neraka ni azab. Neraka ni bukan calang-calang, bukan main-main. Tak mati tak tahu. Tanyalah orang sakit tu. Sakit tu mati nak Allah. Dah mati tu tak tahu macam dalam kubur pula. Tu tunggu dah pula, nak tunggu saat-saat kebangkitan pada mahsyar pula. Bangkit pada mahsyar pula, besok pening kepala dah, tak tahu nak ikut siapa. Lalu Allah datangkan syaitan dengan suara yang ikutkan dahsyat. Syaitan tu bertempik. Allah bagi lagi kat syaitan ni. Maka berbondong-bondong lah orang dengar suara, ni ikut, yang ni ikut, pakat terekam ikut syaitan. Yang buat korban naik tunggangan, tahu dah dia orang Islam. Yang ada korban tu naik tunggangan, lembu ke unta ke kambing ke, dia tak tahu dah. Ni orang-orang Muslim, dia tak ikut dah pokok syaitan tu. Yang korban pun tak nak buat, kan? Dia tahu beli handphone, tukar handphone, beli kereta, tukar kereta. Korban setahun sekali dia tak boleh buat. Tu tak tahu dia nak jalan kaki, merangkak, menerak, yang berjalan atas perut, yang berjalan kepala ke bawah, macam-macam manusia bentuk perjalanan kat sana esok. Masa tu barulah Allah menyesal aku. Allah kata apa? Kalau kamu keluar air mata darah pun, kamu takkan balik ke dunia dah. This is the first and the last choice you have. Nothing else. So make sure perform. Tu dia punya persoalan dia. So dekat sini. So saya rasa ini slide terakhir kot malam ni. Dah 11.45 dah. Boleh lagi nak ceramah, tapi esok lah. Memadailah malam ni. So esok kita sambung lagi. Untuk yang Mabadi Ilmu Ted yang keempat, kita akan ceramah sikit-sikit lagi lah. Tak panjang pun. Cuma banyak celoteh nak bagi faham kaitan dia kat mana itu ini kan. Jadi bagi-bagi yang mana yang dah mula tunjuk minat, alhamdulillah. Hidayah hak Tuhan. Saya kalau buat apa pun cakap je ni boleh lah. Kan? Tapi kita ni ingat nak duduk di mana? Semalam disebut tentang khair ummah. Nak jadi umat terbaik. So kita azam lah dengan adanya ilmu ni, insya-Allah ya Allah, bagilah aku kekuatan ya Allah nak mengaji ni. Ilmu yang malam-malam ustaz nak ngajar ni. Ustaz pun aku tak kenal lagi, tak siapa dia, tak tahu dia ni. Tak apalah, tak kenal pun tak apalah kan. Aku nak mengaji, aku nak fahamkan ilmu ni supaya dapat aku sebarkan lagi. Aku dapat jadi pendakwah walaupun pendakwah online. Sikit lagi nak pendakwah direct dah susah. Pendakwah online pula tak apalah. Mengaji bagi faham dulu. Kan? Kita nak keluar daripada tempat kufur maksiat tu. Aku nak duduk di tempat iman dan taat tu supaya hati aku
bukan lagi hati yang kufur dan maksiat. Kita azam, kita harap kita berdoa kat Tuhan, kita azam minta Allah keluarkan kita tu. Kan? So Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah pada aku. Dan saya insya-Allah, saya akan aku makbulkan permintaan kamu. Allah tak pernah tolak sebenarnya permintaan kita. Cuma kita tak minta yang elok. Kita nak minta yang apa? Kalau boleh nak kaya. Kalau boleh tiap malam, kalau boleh nak tengok reta tu turun, duit tu turun, duit shilling tu turun, perung kat celah batu tu. Macam mana air yang mengalir. Ya Allah, turunkanlah duit ya Allah kepada aku seperti mana Engkau alirkan air di laut, di air terjun. Yang indah itu. Dia doa kat Tuhan lagu tu. Nak minta duit ya? Ya Allah. Kononnya dapat duit ni aku nak infak lah gitu ni. Tak nampak duit lagi. Manusia ni dia asal janji memang macam tu. Tak dapat duit, dah dapat duit segundi. Dia kata macam mana kalau kita bagi sikit dulu. Datang dah kedekut tu. Tak nampak tak apa. Jangan dapat pasal dengan dunia ni. Banyak orang terkandas dah, kecewa dengan dunia ni. Dia tipu je kita. Tak ada tak apa. Macam dalam berniaga lah, 2 orang 3 orang kawan, kita buat company. Dah kaya company tu, start bergaduh. Setan pun sampai. Iri hati pun sampai. Dengki pun sampai. Cemburu pun sampai. Dah bergaduh. Benda tak apa-apa lagi. So gitulah ya. InsyaAllah tu takat ni dulu malam ni. Saya minta pada maaf. Bila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.